Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah hari ni kita dapat teruskan lagi sesi PDPR kita, okay, yang mana akan diteruskan lagi dalam bab 10 yang mana kita dah bincang sebelum ni, okay, mengenai beberapa jenis perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. So hari ni masih lagi dalam bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, baik. Apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan radikal bebas. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu hasil pembelajaran kita. Yang pertamanya mendefinisikan radikal bebas. Yang kedua menakul mengenai kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, kita juga akan bincang mengenai bab bahan antioksidar dan menerangkan tindakan bahan antioksidar ke atas radikal bebas. Okay, ada 4 hasil pembelajaran kita hari ni. Okey. So, boleh bersedia untuk perbincangan kita. Okey, baik. Definisi radikal bebas. Kita tengok dulu apa itu radikal bebas. Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey. So, kita tahu dah kat situ, dia kata atom atau molekul, okay, ingat yang kekurangan satu elektron. So, bila dia kurang satu elektron, dia menyebabkan apa? Jadikan dia atom dan molekul tu tak stabil sebab dia kurang. Bila kita kurang kasih sayang ni pun kita akan tak stabil. Okey. Kurang kawan jadi tak stabil. Kurang kuangan jadi tak stabil. Okey, sama juga bila jadi radikal bebas ni sebabkan atom atau molekul yang mana dia kurang satu elektron. Okay, sebab atom dengan molekul ni bincangan dia elektron. So, kalau dia kurang satu elektron, dia boleh menyebabkan dia menyerang atom lain ataupun molekul lain. Okey. So, kalau kita tengok kat sini kan, dia ada tengok cahaya ultra ungu, ada pengayunan bahan radiasi, sinaran radiasi, merokok, pencemaran udara, darah putih, mitokondria. Okey, ni antara bahan-bahan yang akan menyerang molekul lain yang mana akan merosakkan sistem DNA kita. Okey, tak pasti kita akan bincangkan lagi. Okey, kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, proses pengoksidaan adalah tindak balas kimia yang berlaku apabila satu bahan tidak balas mengalami kehalangan elektron. Okey, kalau dalam satu tindak balas kimia, bila satu bahan dia kehilangan elektron, dia akan berlaku suatu proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Tapi bila berlaku saja proses pengoksidaan yang berlaku dalam badan kita secara semula jadi, dia akan menghasilkan radikal bebas sebab dia tak stabil. Sebab dia kehilangan elektron. Okey, keadaan ini mencetuskan tidak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas dan dia tak berhenti tidak balas. Okey, dia hasilkan satu radikal bebas, dia akan menyebabkan sel-sel berdekatan tu akan jadi lagi secara berantai banyak. Okey, metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan. So, metabolisme dan keradangan, dua benda. Okey, keradangan ni maksudnya berlakunya kita jadi sakit ataupun kita jadi luka dalam badan dan sebagainya. Dia akan menyebabkan jadinya radikal bebas. Dan metabolisme badan pun sama. Maksudnya bila ada saja aktiviti dalam badan kita, dia akan menyebabkan terhasilnya radikal bebas. Okey, terdapat juga faktor luaran yang mempengaruhi jumlah radikal bebas di dalam badan seperti asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Ini faktor-faktor luaran yang menyebabkan terjadinya radikal bebas dalam badan. Okey, radikal bebas yang terlalu banyak di dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Sebab tu kita mudah kena sakit. Sebab radikal bebas itu berlaku. Macam sekarang kan. Pasal apa ada orang yang kena COVID, ada yang tak kena COVID-19 kan. Sebab daripada sudut kesihatannya, kemungkinan yang ada badan dia bermasalah dengan radikal bebas, maksudnya radikal bebas terbentuk dalam badan dia akan mudah lagi diserang berbanding dengan badan manusia lain atau orang lain yang mana stabil badannya. Maksudnya cukup nutrien. Okey, baik.
Kesan radikal bebas lagi, yang pertamanya menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Itu berkaitan dengan jantung dan juga ketidaksuburan. Okay. Merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Radikal bebas ni bahaya lah. Sebab apa? Sebab dia berlaku, dia akan merosakkan buah pinggang kita, hati dan peparu kita. Dan menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Pasal apa orang rambut beruban tu, kalau kamu tengok orang yang merokok kan, ataupun orang yang pemakanannya tak jaga, dia lebih senang untuk jadi beruban. Dan umur 30, uban dah penuh kepala. Itu maksudnya dia ada radikal bebas yang terlalu banyak dalam badannya. Okey. Faktor dalaman. Faktor dalaman dalam badan kita ni ada mitokondrion. Maksudnya dalam sel badan kita ada mitokondrion, yang mana dia akan memberi tenaga kepada sel untuk bekerja. Tapi bila dia tak stabil, dia akan menghasilkan radikal bebas. So maksudnya dia kehilangan letup. So apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan kerosakan DNA pada kita. So sama juga kalau sel darah putih, dan dia kena radikal bebas. So radikal bebas ni akan merosakkan juga sistem ataupun kerosakan DNA dalam badan kita, dalam sel yang membawa maklumat untuk diri kita. Baik. Faktor luaran. Macam kita bincang tadi, sudah ada tunggu daripada matahari, canaran mengayon, daripada X-ray, sisa toksik ataupun benda-benda beracun dan berbahaya, pencemaran udara dan asap rokok. Ini bahan-bahan ataupun faktor-faktor luar yang menyebabkan berlakunya radikal bebas dalam badan kita dan menyebabkan sel-sel badan kita diserang. Baik. Tadi kita dah tengok mengenai radikal bebas. Baik. Ini kita dah bincang mengenai bahan antioksidan. Tadi radikal bebas. Sekarang ni kita tengok bahan antioksidan. Apa itu bahan antioksidan? Alright. Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Kita perlukan bahan-bahan antioksidan ni supaya badan kita ni cukup pun mempunyai nutrien yang cukup supaya dapat menghentikan proses pengoksidaan tu ataupun melambatkan proses pengoksidaan tu. Semua orang akan ada uban. Sama ada kita cepat dapat uban ataupun lambat dapat uban. So kalau kita cepat dapat uban, bermaksud tak sampai umur 20 dah beruban, bermaksud radikal bebas terlalu banyak. Jadi mesti ada satu benda atau 2-3 benda bahan antioksidan kurang dalam badan kita. Macam tu, faham tak? Bila jadi bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat setengah penyakit. So bahan antioksidan ni dia anggap sebagai satu barisan pertahanan yang mana dia boleh mengelakkan kita daripada kena setengah penyakit. Macam sekarang banyak jangkitan COVID-19. Jadi badan kita, kalau kita ada bahan antioksidan yang cukup, kita mampu untuk mengelak daripada terkena jangkitan. Bukan tak kena lah, maksudnya Tuhan kalau nak pergi kena, kita tak kena. Tapi untuk dapat penyakit tu kita agak susah. Sebab badan kita ni disediakan dengan bahan antioksidan yang cukup. Faham macam tu lah. Badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan, namun apabila usia meningkat, keupayaan ini akan berkurang. Sebenarnya badan kita ni Allah jadikan dia memang boleh menghasilkan bahan antioksidan. Tapi bila kita makin tua, dia punya penghasilan bahan antioksidan pun berkurangan. Sebab tu dia perlukan bahan luar sebagai bahan antioksidan pada kita punya badan. Oleh itu kita perlu mendapatkan bahan antioksidan melalui pemakanan. Jadi kita boleh dapatkan bahan antioksidan itu melalui makanan. Tak kisahlah makanan ruji kita ataupun melalui makanan perubatan. Contoh bahan yang ada, makanan yang ada bahan antioksidan. Contohnya beta carotene dia ada dalam makanan yang berwarna merah. Contohnya lobak merah, mangga, keledek, termasuklah warna kuning dan jingga. Dan ni beta carotene. Lutein, dikaitkan dengan mata yang sihat. Bahan antioksidan ini terdapat dalam sayur-sayuran berdaun hijau. Sawi, kobis, brokoli, bayam. Yang ni dia ada tinggi lutein. Bagus untuk mata. So dia adalah bahan antioksidan yang boleh mengelakkan kita daripada kena jangkitan mata dan sebagainya lah.
Okey, lycopene bahan antioksidan yang ada dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, demikian tomato, apricot, limau gedang dan oren. Limau gedang ni dia macam limau mandarin tu, tapi dia berwarna merah saja dia. Okey, ni antara bahan yang sebagai antioksidan yang boleh menyebabkan kita sakit. Okey, so makanan-makanan ni akan membantu membekalkan bahan antioksidan yang cukup untuk badan kita. Okey. Okey, vitamin C pula dia ada dalam makanan yang masam. Biasanya buah-buahan yang masam. Contohnya citrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan biji rina. Yang ni vitamin C. Okey, vitamin E yang juga dikenali sebagai alpha tocopherol ialah bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak termasuk minyak sawit, minyak gandum, minyak jagung, bahan minyak kacang soya. Okey, kadang-kadang dia duduk juga apricot, brokoli, kacang dan mangga. So, vitamin E ni penting sebab duduk dalam bahan-bahan yang kita perlu untuk badan kita kan. So, vitamin E. Semua vitamin E, vitamin C ke dan sebagainya tadi adalah bahan antioksidan untuk badan kita. Alright. Faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey. Okey, kalau kita tengok satu makanan kita, dia senang jadi macam bila kita tinggal kat luar rumah kan, ataupun macam lebam je. Tu kita panggil proses, dia kalau dalam ikut sainsnya dipanggil proses pengoksidaan. Orang kampung kata masuk angin. Macam tu lah. Macam kita beli keropok kan, kita tak makan, tapi kita tengok bekas terbuka, lama-lama dia akan masuk angin. Tu macam proses pengoksidaan tu. Okay, kalau buah kita potong letak atas meja, tak ada orang makan, dia akan jadi kehitaman. Itu proses pengoksidaan. Okey. Proses pengoksidaan boleh berlaku apabila berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apel dan pisang menjadi terperang apabila dibiarkan terdedah kepada udara. Sebab tu kalau tengok buah-buahan yang isinya putih, kalau kita tinggal di atas meja kan, tak simpan secara proper dalam peti sejuk dan kita tak makan, nanti dia akan jadi warna coklat-coklat keperangan. Coklat perang ni untung dia sebab so buah-buah ni kita tengok dia kalau warna perang tu berlakulah berlakulah pengoksidaan. Okey, baik. Untuk menambah kefahaman ni, saya nak bagi kamu tengok apa speaker ni cakap mengenai antioksidan dan radikal bebas. Kita mesti pernah dengar orang cakap, makanan ni bagus, ada tinggi antioksidan, boleh kurangkan radikal bebas. Tapi, kita tahu tak apa itu radikal bebas? Apa itu antioksidan? Dan apa kaitan antara kedua-duanya? Radikal bebas adalah atom ataupun molekul yang kehilangan elektron menyebabkan ianya tidak lagi stabil dan reaktif. Disebabkan radikal bebas ni tak stabil, radikal bebas mula mengambil elektron daripada molekul lain untuk kembali stabil. Tapi dalam masa yang sama, molekul lain pula yang akan menjadi radikal bebas. Dan begitulah kitaran radikal bebas di dalam badan kita. Radikal bebas adalah hasil daripada produk metabolisme di dalam badan. Ianya normal. Tapi jika hasilnya terlalu banyak dan tidak terkawal, radikal bebas mula menyerang sel-sel di dalam badan manusia, menyebabkan kerosakan sel dan DNA. Selain daripada dalam badan, manusia juga terdedah kepada radikal bebas dari luar, seperti terdedah kepada cahaya matahari, radiasi, asap rokok, asap kenderaan dan juga bahan kimia. Kajian menyatakan bahawa terdapat 10,000 ke 20,000 radikal bebas yang menyerang setiap sel di dalam badan manusia setiap hari. Lebih teruk lagi, bila radikal bebas ni juga mampu menyebabkan penyakit seperti kanser, arthritis, diabetes, alergi dan yang paling ramai orang concern, bila radikal bebas ni mampu mempercepatkan penuaan. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita mengurangkan radikal bebas di dalam badan? Radikal bebas dapat dikurangkan melalui antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang stabil dan mempunyai lebihan elektron. Disebabkan antioksidan mempunyai lebihan elektron, tugas antioksidan adalah untuk memberikan elektron kepada radikal bebas supaya radikal bebas kembali stabil dan kurang reaktif.
Terdapat dua cara bagaimana manusia mendapatkan antioksidan. Yang pertama adalah endogenous, iaitu melalui penghasilan di dalam badan. Antara antioksidan yang dihasilkan di dalam badan adalah seperti glutathione, superoxide dismutase, catalase dan juga coenzyme Q. Cara yang kedua adalah melalui exogenous, iaitu penghasilan di luar badan atau bahasa mudah dia adalah melalui pemakanan. Semakin kita meningkat usia, kadar antioksidan yang dihasilkan di dalam badan semakin berkurangan. Oleh sebab itu, kita memerlukan antioksidan daripada luar, iaitu daripada pemakanan, supaya dapat mengurangkan radikal bebas dan juga supaya kelihatan awet muda lah orang kata. Untuk kita nak mendapatkan antioksidan yang mencukupi daripada pemakanan, tak payah pun nak beli yang mahal-mahal. Cukup sekadar makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerana buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai antioksidan yang tinggi dan mampu untuk menetralkan kadar radikal bebas di dalam badan. Antara antioksidan yang terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran adalah seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, carotenoid compounds seperti lycopene, beta-carotene dan lutein. Selain daripada antioksidan, buah-buahan dan sayur-sayuran juga mempunyai zat dan nutrisi yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Jadi, kita dah tahu kan macam mana caranya untuk kekal awet muda. So, boleh faham kan? Okay. So, tadi saya cerita, ni doktor cerita, doktor pemakanan cerita. So, kamu boleh nampak apa kelebihan pemakanan yang betul. So, kalau kamu sekarang ni, kamu untuk elakkan, ingat bukan sekadar vitamin C penting untuk badan kita. So kita perlukan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, khasiat-khasiat makanan yang lain supaya badan kita ni cukup nutrien yang mana dapat mengelakkan atau melambatkan proses radikal bebas itu berlaku. Okay, bila kita dapat elakkan proses pengoksidaan berlaku, dapatlah elak daripada radikal bebas tu mengganggu badan kita kan. So makan, kalau rumah kamu tu banyak buah limau, buah ayak pun bagus. Okey, contohnya macam banyak buah rambutan sendiri pun banyak khasiat dia. Cuma dia bila kita makan ni, kita kena bersederhana. Bila kita lebih, dia akan jadi masalah lain pula lah. Ini kan macam rambutan, walaupun bagus, tapi kalau berlebihan boleh jadi kepada batuk kan. Okay. So setiap benda yang Tuhan jadikan ni, dia ada kebaikan. Okay. Tapi dalam kebaikan tu tidak boleh melampau. Kalau kita melampau, dia akan jadi kepada keburukan walaupun benda tu baik. Okay. So kamu dah faham kan macam mana proses pengoksidaan dan juga proses radikal bebas berlaku. Okay. Dan apa kepentingan bahan antioksida dalam badan kita. Okay, selama ni cuma boleh dengar beberapa benda, sekarang ni kamu boleh tambah lagi ilmu. So kamu boleh juga cari lagi bahan-bahan yang berkaitan dengan antioksidan dan radikal bebas ni dalam Google ke internet ke, untuk kamu tambah kefahaman dan juga sebagai bahan untuk kamu aplikasikan dalam ilmu, untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan. Okay, saya rasa itu saja perbincangan untuk kita hari ni. So kalau tak faham nanti boleh tanya dalam grup ataupun dalam WhatsApp personal. Dan nanti letihan saya akan bagi tahu dalam WhatsApp. Baik, jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.